Okey, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, yang video satu lagi cikgu dah terangkan bagaimana kita nak melukis kaedah pembinaan geometri ni. Yang video lepas kita lukis garis serenjang dan juga garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, untuk hari ini cikgu akan lukis ataupun kita bina sudut dan juga pembahagi dua sama sudut. Okey. Kita nak tengok hari ini nak membina sudut dan juga pembahagi dua sama sudut. Okey, yang pertama, yang paling pentingnya untuk pembinaan sudut, yang paling utamanya kita perlu tahu pembinaan sudut 60 darjah. Okey. Alright, so pembinaan sudut 60 darjah ni mestilah hanya menggunakan jangka lukis dan juga pembaris sahaja. Bagaimana kita nak membina sudut 60 darjah? Okey, contoh yang ketujuh. Kita lihat dekat sini ada contoh yang ketujuh. Yang ni pun cikgu ambil daripada buku teks Matematik Tingkatan 1. Okey, dia minta kita bina garis PQ supaya sudut PQR sama dengan 60. So bila kata sudut PQR sama dengan 60 darjah, bermaksud yang di Q, maksudnya sudut 60 ini akan berada di Q. Di mana sudut Q tu sebenarnya bernilai 60 darjah. Okey, bila kita dah nampak ya, ini yang garis QR dah diberi. So kita tahulah lengang yang P tu berada di atas lah. Betul tak? Kita boleh imagine ataupun kita boleh bayangkan bahawa titik P itu akan berada di sini, di atas sini. Betul ya? So jadinya bila cikgu bayangkan titik tu berada di atas, so dia punya sudutnya di sinilah. Nampak tak? 60 darjah. Okey, so kita nak lukis yang inilah. So macam biasa kita perlukan alat jangka lukis. So cikgu dah ada compasses dekat sini ataupun jangka lukis. Okey, cikgu tukar color dia lah ya. Tukar color pada merah. Okey, alright. So, bagaimana kita nak membina sudut 60? Bila cikgu dah tahu yang sudut Q itu ada 60, sudutnya bernilai 60 darjah, maka yang tajam pada compasses akan cikgu letakkan di titik Q. Nampak? Di titik Q. Cikgu letak yang tajam tu di titik Q. Okey. Lepas tu, bukaan tak kisah. Oh, sorry cikgu dah tekan. Bukaan ni tak kisah pun. Bukaan tak kisah. Okey. Asalkan dia kalau boleh dia tidak melebihi dia tidak melebihi daripada titik R ni. Besar sikit pun boleh. Okey, cikgu ambil lah. Okey, 5 cm ke? Alright, bukaan ni ya. Alright, kemudian kita akan buat satu lengkukan. Okey, cikgu akan buat satu lengkukan. Okey, dah selesai. Alright. Settle satu lengkukan. Kemudian bukaan yang sama. Compasses kita ni jangan kita gerakkan dia. Biarkan dia dalam 5 cm macam ni. Dengan bukaan yang sama. Okey, so cikgu tukarlah color. Compasses tu nak nampak beza kan, dua lengkuk. Okey. Kemudian yang tajam kita akan letakkan pada titik ataupun lengkuk yang sentuh pada garis QR ni. Kita letak dekat situ. Nampak? Kemudian kita akan buat lengkukan. Okey, nampak? Cikgu akan buat lengkukan separuh pun. Separuh sahaja lengkukan tu. Okey, dah selesai. Settle. Okey, nampak? Ada 2 step sahaja. Buat lengkukan yang merah, kemudian lengkukan yang biru. So di manakah titik P? Titik P itu sebenarnya berada pada titik persilangan ni. Nampak? Titik persilangan di antara lengkukan yang merah dan juga yang biru. So di sinilah dia punya titik P. Ambil pembaris, kita gariskanlah. Okey, macam biasa cikgu guna line teruslah. Okey, cikgu pun gariskan daripada titik P ni pergi dekat Q. Nampak? Sorry. P pergi dekat Q. Alright, dah settle.
Jadinya kita pun dah bina garis PQ. Ni PQ dah ada. Di mana sudut Q-nya adalah bernilai 60 darjah. Okey. So nak tahu betul ke tak kita punya sudut ni? Why not kita ambil jangka sudut tak? Kita ambil jangka sudut. Jangka sudut ataupun protektor lah ya dalam bahasa Inggerisnya. Okay. Kita nak tengok betul tak sudut dia tu. Kita akan letakkan yang di sini, yes. Okey. Sorry. Okey. So boleh nampak Okey, so tepat ya. Tengok yang line warna purple cikgu. Line purple cikgu tu berada betul-betul pada sudut 60 darjah. Okey, settle. Alright. So yang ni kita dah bina sudut 60 darjah. Kemudian kita nak membina pembahagi dua sama sudut. Nampak? Pembahagi dua sama sudut. Apa maksudnya? Maksudnya ialah andai kata kita ambil gambar rajah yang dah kita lukis tadi itu sudut PQR 60 ni kita nak lukis satu lagi garis. Satu lagi garis supaya dia membahagi dua. Nampak? Dia membahagi dua. Bila kata membahagi dua sama sudut, yang di sini akan menjadi 30 dan di sini akan menjadi 30 darjah. So campur dua ni dia akan dapat baliklah 60. Sama juga kalau 40 darjah, kita buat satu pembahagi dua sama sudut, dia akan membahagi dua sama sudut tu. Bernilai 20 darjah dan juga 20 darjah. Okey, faham ya? Okay, kita tengok contoh yang 8. Contoh 8 ni, dengan hanya menggunakan jangka lukis dan juga pembaris, bina pembahagi dua sama sudut bagi sudut yang diberi di sini ya. Sudut yang diberi adalah sudut PQR bernilai 60 darjah. So nak kita bina pembahagi dua sama sudut, macam biasa perlu ada kompases. Okey, so cikgu dah ambil kompases. Cikgu tukar color dia bagi cantik sikit. Okay, cikgu purple lah. Okey. Macam biasa yang tajam mesti berada pada Q. Nampak? Mesti berada pada Q. And then bukaan dia kalau boleh janganlah melebihi daripada titik R tu. Nampak? Okey, cikgu ambil bukaan macam ni pun boleh. Kemudian bila dah tajam cikgu letakkan pada Q, cikgu akan buatkan satu lengkukan. Nampak? Lengkukan separuh saja. Okey, dah settle. Okey, satu. Kemudian next step. Cikgu tukar color tu supaya nampak beza ni kan. Okey. Cikgu akan letakkan yang tajam tu, tak kisahlah. Lengkukan yang bersilang pada garis QR ataupun PQ. Mana-mana dulu pun boleh. Cikgu nak letak dekat yang ini dulu pun boleh. Okey, cikgu letak kat sini dulu. Okey, kemudian kita akan buatkan satu lengkukan. Kecil saja lengkukannya. Okey, satu. Kemudian kita akan letakkan yang tajam tu pada titik persilangan lengkuk dengan lengang PQ. Okey. Nampak Okay, cikgu akan buat satu lengkukan. Okey, yang ini nampak tak? Dia tak sampai. So, cikgu kena lebihkan kita punya lengkukan tu. Okey, cikgu kena lebihkan. Alright. Okey, cikgu dah lebihkan. So, nampak dia akan ada dua lengkukan. Bila lengkukan itu bertemu akan ada titik persilangan. So, bila ada titik persilangan macam tu, barulah cikgu ambil pembaris dan kita terus lukiskan pembahagi dua sama sudut. So, ambil daripada tengah Q ni, pergi bertemu pada titik persilangan. Okey, dah settle. So, kita dah dapat garis yang membahagi dua sama sudut di mana yang 60 darjah tadi akan bertukar menjadi sini 30 darjah dan sini akan jadi 30 darjah. Okey, senang kan? Right, yang ini, okey, yang seterusnya ini kita boleh bina sudut 120 darjah. Ya, kita boleh bina di mana kita buat 3 lengkukan. So lengkukan yang pertama yang besar tadi ya, yang di sini. Kemudian lengkukan yang kedua kita buat yang lengkuk yang ini dan yang terakhir sekali sebab yang satu yang merah tu baru 60.
Bila kita nak tambah 120, kita perlu buat satu lengkukan lagi. Nampak? Barulah jadi 120. Okey. Yang seterusnya, yang ini adalah untuk sudut 90 darjah. So kalau 90 darjah macam biasa, kita buat sampai 120. Lepas tu kita ambil pada ni bahagian yang 60 yang kedua ni. Nampak? Yang ini kita akan buat pembahagi 2 sama sudut. Sebab apa? 60 bahagi 2, so kita akan dapat 30. Nampak tak? 60 campur 30 akan dapat 90. Yang ini pun boleh, nak buat 15 darjah pun boleh, di mana yang sudut 30 kita buat pembahagi 2 sama sudut, kita akan dapat 15 darjah. Okey, sekarang cikgu tunjuk yang buat apa ni? Sudut 120. Macam tadi, buat lengkukan yang besar. Okey, buat lengkukan yang besar. Bukaan mesti sama. Ingat, bukaan mesti sama. Okey. Alright, so sekarang cikgu pun buat lengkukan yang kedua. Okey, cikgu lengkukan satu. Okey, yang seterusnya. Lengkukan akan berada pada titik persilangan yang baru. Nampak? Cikgu letak kat situ. Dengan bukaan yang sama. Faham Okey, dah settle. Okey, kalau cikgu sambungkan titik Q ke merah yang ini, kita akan dapat 60. So cikgu nak buat 120. So 120 cikgu akan sambungkan daripada titik Q ke titik persilangan di sinilah. Nampak? Barulah jadi 120. Cikgu tekan. Barulah jadi dekat sini 120 darjah. Okey, boleh nampak ya? Alright, itu sahaja daripada cikgu. Okey, Assalamualaikum.